Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, insyaAllah. Pertamanya, tuan-tuan, puan sekalian, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat dan juga keberkatan yang Allah berikan sampai ke saat ini. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, nikmat yang paling besar yang kita patut syukur dan memang perlu syukur pun ialah nikmat kita hidup, masya-Allah. Alhamdulillah hari ini tuan sekalian, kita hidup, Allah berikan kesempatan untuk kita bernafas. Dan hari ini kita bernafas, Allah izinkan hidup mengikut pada umur kita, kan? Tempohnya macam tu, kalau kita dah umur 36 tahun, 36 tahun dah kita bernafas, kan? Masya-Allah. Kalau tuan-tuan ibu sekalian umurnya dah 40 lebih, kan, atau 50 lebih ataupun 20 lebih, maksudnya dah sepanjang tempoh itu Allah berikan kita nafas untuk hidup, masya-Allah. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat ini kita tak akan dapat sekiranya Allah tak izinkan. So tuan sekalian, apa-apa yang berlaku dalam hidup kita semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila sebab hidup ni. Apa sebab kita hidup? Sebabnya antara mungkin kita boleh ambil hikmah hidup ialah antaranya ialah Allah nak berikan kesempatan untuk kita banyak akan buat kebaikan. Banyak akan kebaikan dan Allah nak minta kita juga paling-paling tidak kita cuba cari jalan untuk kita U-turn balik ke jalan yang benar, dan ataupun Allah nak beri peluang kepada kita untuk kita ini berlumba-lumba untuk memberikan untuk sifat memberi ataupun erti hidup pada memberi. So kita memberi pada siapa saja kita nak, kan? So yang baik sekalian. So itu kita syukur. Maka tuan-tuan sekalian, kita refresh balik apa yang kita kongsi pada minggu lepas. Apa yang kita kongsi pada minggu lepas, boleh ya? Okey. Pada minggu lepas tuan-tuan sekalian, kita berkongsi tentang surah Al-Fatihah ayat 4, 5, 6 dan 7. Ya betul. 4, 5, 6, 7. Mana itu adalah ada 7 benda saya kongsi pada minggu lepas, pada sesi yang lalu dan sesi yang paling awal kesinambungan. Ada 7 benda saya kongsi, iaitu 7 tip untuk kita menjadi positif ataupun 7 tip ataupun 7 perkara, 7 nilai yang kita boleh ambil ibrah daripada surah Al-Fatihah. Saya ulang kembali apa yang kita kongsi yang lepas. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah SWT ini, kita belajar untuk betulkan niat, kan? Surah Al-Fatihah ayat pertama, betulkan niat. Orang betulkan niat, dia sedang betul fokus hidup dia. Okay. Dia sedang betulkan fokus hidup dia. Baik. Yang kedua ialah ayat kedua Fatihah. Alhamdulillah alamin, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maksudnya kita belajar tentang syukur. Orang yang belajar untuk syukur, kan? Orang yang belajar betulkan niat, dia mudah untuk syukur. So dalam kehidupan seharian tuan-tuan sekalian, perkara yang paling penting adalah kita buat kita yang pertama adalah kita betulkan niat. Hari ini aku jadi suami kerana Allah. Hari ini aku jadi isteri kerana Allah. Hari ini aku jadi ayah kerana Allah. Hari ini aku jadi mak ataupun umi kerana Allah. Dan aku sayang anak-anakku semua kerana Allah. So bila kita sebut kerana Allah, di situ akan lahirnya sifat untuk kita syukur apa yang kita ada. Nampak wajah pasangan kita, Masya Allah, syukur pasangan masih hidup hari ini, Masya Allah. Senyuman dia, marah dia, Masya Allah, comelnya marah dia. So, kita rasa syukur dengan apa yang kita ada. Syukur dengan apa yang kita ada sebelum dia tiada atau kita yang tiada. Syukur apa yang kita ada, bukan apa yang kita tak ada. Ramai orang stres sebab asyik fikir apa yang dia tak miliki, apa yang tak ada. Tapi kita patut syukur apa yang kita ada sekarang. Dan kita hargai apa yang kita ada. So, orang yang betulkan niat, kan, dia mudah belajar untuk syukur. Syukur ni apa? Syukur ialah kunci kita ingat akan Allah, pertama, dan kunci untuk kita belajar untuk menghargai. Hargai apa yang kita ada. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga ialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, apa nilai kita boleh ambil? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita belajar untuk menyayangi. Sekiranya kan sekiranya Allah boleh menyayangi makhluknya, berapa kita sebagai hamba ialah kita perlu menyayangi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. So tuan sekalian, apa dia makhluk yang kita ada sekali kita ni? Banyak.
terutamanya pasangan kita, anak-anak kita sekalian. Dan kemudian itu pada dan mungkin dan kita ada parent kita ada orang sekeliling kita perlu menyayangi mereka seadanya. Boleh. So sekalian kalau lepas kita letakkan 4M untuk menyayangi. Ada yang pertama kita menahan marah. Yang kedua kita tahan marah, menahan marah dengan pasangan kita sebab kita kahwin kerana Allah kan. Menahan marah dengan anak kita. Bukan senang nak tahan marah. Memang kalau tahan marah ni masya-Allah kan Ustaz kan berdepan dengan student KLS ni bukanlah suatu benda yang mudah untuk menguruskan banyak emosi dan juga ragam pelajar-pelajar. So tapi itu perlu juga menahan marah. Menahan marah bukannya tak boleh marah, tapi marah pada tempat yang betul. Elakkan marah pada tempat yang tak betul sehingga kan meninggalkan kesan yang negatif kepada emosi orang yang sekeliling kita. Sekitar marah kita boleh ambil yang kedua. Pertama menahan marah, yang kedua memaafkan. Kan? Memaafkan atau mohon maaf. Okay? So yang kedua ialah yang kedua ialah untuk menyayangi ialah yang pertama tadi menahan marah, yang kedua ialah memaafkan ataupun kita mohon maaf. Memaafkan atau kita mohon maaf. Mohon maaf dengan isteri kita, betul lah kan? Yang mesti silap kita. Lelaki yang sudi minta maaf, yang merendahkan diri untuk minta maaf pada isteri, itu lelaki gentleman. Kalau lelaki yang susah nak minta maaf dengan isteri, mental man. So tuan-tuan sekalian, orang yang boleh minta maaf dengan pasangan dia, itu yang gentle. Orang yang gentleman, lelaki lah. Dan lelaki perlu uruskan ego dia. Perempuan macam mana? Perempuan pun sama uruskan emosi dengan suami dia. Lelaki uruskan ego, perempuan uruskan emosi dia. Lelaki turunkan ego, perempuan turunkan emosi atau turunkan suara dia. Boleh ke? Boleh, insya-Allah. So yang pertama tadi ialah M pertama, kita menahan marah. M yang kedua, kita memaafkan atau maafkan dan juga minta maaf. Yang ketiga ialah kita mula memberi. Kita memberi apa yang kita ada. Memberikan kasih sayang, memberikan khidmat kita, memberikan perhargaan kita, memberikan masa kita untuk pasangan kita, masa untuk anak-anak kita, masa untuk parent kita yang masih ada sekarang. Kita berikan masa untuk mereka, masa yang berkualiti. Kita memberi, doakan kita belajar untuk memberi tanpa syarat, tanpa diminta. Wow, mudah nak sebut Ustaz Ashraf. Tapi nak buat dia bukanlah sesuatu benda yang mudah. Tapi insya-Allah sekali kita belajar untuk memberi, insya-Allah Allah juga akan memberi untuk kita. Masya-Allah. Terbaik. Kita akan buat yang terbaik insya-Allah. Itu yang tiga memberi. Yang keempat ialah kita mendoakan. Selepas kita memberi, kita mendoakan mereka. Kita doakan untuk parent kita yang kita ada sekarang. Tak kira betul benar kalanya kita anggap parent kita tak faham apa yang kita rasa, asyik ungkit apa yang lama. So tuan-tuan sekali kita doakanlah untuk parent kita. Kita dah maafkan dia, kita dah menahan marah, kita dah maafkan dia dan kita dah memberi khidmat untuk parent kita. So yang keempat ialah tolong doakan dia. Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya lembutkan hati mereka, Ya Allah. Kita minta Ya Allah lembutkan hati parent kita, lembutkan hati pasangan kita, lembutkan hati untuk anak-anak kita. Dan tuan-tuan sekalian, percayalah orang yang mendoakan orang lain, itulah ketenangan yang sebenarnya kita dapat. Kita mendoakan orang yang pernah mungkin menganiaya kita, orang yang mungkin rasa tak menyayangi kita doakan untuk mereka. Boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Sebut memang mudah Ustaz. Nak buat itulah kekuatan. So tak apa, kita belajar untuk mendoakan mereka. Kita udah sikit lagi. Pertama kita menahan marah. Yang kedua memaafkan atau maafkan. Yang ketiga kita memberi tanpa syarat. Yang keempat ialah kita mendoakan mereka. Okey, itu poin untuk belajar menyayangi Ar-Rahmanir Rahim. Boleh? Alright. Yang keempat ialah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Di situ apa nilai yang kita belajar tentang nilai sabar untuk berdepan dengan mengejar ataupun berdepan dengan hari pembalasan. Kita menuju ke arah hari pembalasan memerlukan kesabaran. Hanya orang yang niat yang betul, orang belajar syukur, orang menyayangi, dia boleh ada sabar. Masya Allah. Dia boleh ada sabar. Dia akan belajar untuk sabar. Sabar bukan perkara mudah,
sabar yang memiliki kekuatan. Kekuatan datang daripada mana? Kekuatan datang daripada ayat yang kelima nanti. Okey, ayat kelima nanti ataupun kita boleh sub kepada ayat pertama tadi iaitu bismillah, dengan nama Allah. Sabar itu datang daripada kekuatan rohani kita, masya-Allah. Memang senang nak buat, insya-Allah Allah berikan kekuatan, insya-Allah. So sabar dengan apa yang ada. Boleh? Sabar dengan apa yang berlaku. Kita perlu belajar untuk menerima dan menyesuaikan diri. Menerima tekanan dan serah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Redha ialah kita terima dan kita lepaskan, let go and let God pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, okay. Itu yang keempat, belajar untuk sabar. Okey. Yang kelima ialah iyyaka na'budu, let go and let God. Let God. Let God. Allah. Okey. So tuan-tuan sekalian, yang kelima ialah Ar-Rahman, maaf. Yang kelima ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau-lah kami sembah ya Allah, hanya engkau-lah kami mohon pertolongan. Tuan-tuan sekalian, apa nilai kita boleh ambil, apa yang kita belajar pada ayat ini ialah kita belajar untuk sedar diri. Kita akui kita ni hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nak minta tolong apa tu sekalian? Kita nak minta tolong Allah supaya di yaumidin nanti kita ini jadi orang yang Allah suka, kan? Allah suka apa yang kita syukur nanti, minta Allah beri kekuatan. So perlu sangat kita minta pada Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu nilai kita belajar ia tentang sedar diri. Kita ni hamba dan tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta tolong apa tu sekalian? Ayat yang ke-6 iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Apa yang kita belajar daripada ayat ini ialah kita belajar tentang belajar untuk baiki diri kita. Lepas sedar diri, kita baiki diri kita balik. Nak baiki diri macam mana? Minta tolong Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Ya Allah, aku jadi suami yang baik. Ya Allah, tu kejaran ya Allah. Ya Allah, aku jadi isteri yang baik. Ya Allah, tu kejaran ya Allah. Ya Allah, aku jadi mak ayah yang baik pada anak ya Allah. Aku tak kuat ya Allah. Aku lemah ya Allah. Aku tak ada kekuatan untuk aku berdepan dengan ujian ini ya Allah. Maka di situ letaknya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan lurus. Kita cuba untuk baiki diri kita balik. Masya-Allah. Yang ketujuh ialah, baik, yang ketujuh apa ayatnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan yang orang kau bernikmat pada mereka, bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Apa yang kita belajar banyak ini ialah tentang pilihan, choice, kan? Choice. Hanya orang yang betulkan niat, hanya orang yang syukur, hanya orang yang belajar untuk menyayangi, untuk sabar, sedar diri dan baiki diri. Yang ketujuh ialah dia boleh belajar untuk membuat pilihan dengan lebih baiklah hidup dia. Sebab betul tu sekalian, hidup kita ni memang pilihan, kan? Nak jadi ayah yang baik ke ayah yang tak baik? Ayah yang takwa ke ayah yang biasa-biasa? Itu pilihan kita. Nak jadi mak macam mana? Menjadi mak yang misali ke mak yang membebel, ataupun minta maaf, membebel tu sifat fitrah. Kita boleh kawal atau minta maaf. So kita jadi mak yang ada yang berwibawa misalnya, atau mak yang biasa-biasa, yang bertakwa. Itu pilihan kita. Nak buat sekarang ke nak buat esok? Nak segera ke nak lambat? Masya-Allah, itu pilihan kita sebenarnya. So tuan-tuan sekalian, bila kita betulkan niat, bila kita pandang sudut syukur, kita pandang melihat perkara-perkara tu, kita belajar untuk menyayangi, dan kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk sedar diri, belajar untuk baiki diri, kita akan mudah belajar untuk membuat pilihan dengan melihat beberapa angle ataupun beberapa sudut yang penting untuk kita membuat pilihan. Dan kita akan lebih berhati-hati membuat penilaian dan keputusan di sebalik pilihan untuk membuat pilihan yang kita ada. So tuan-tuan sekalian, sangat-sangat penting ketujuh ibrah atau menilai ini kita boleh kongsi dengan anak kita. Kita boleh buat kita boleh kongsi dengan pasangan kita, anak-anak kita. Baik, 7 benda tadi. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, niat, syukur, menyayangi, sabar, kemudian sedar diri, baiki diri. Yang ketujuh ialah
buat pilihan lebih baik, insya-Allah. Boleh tuan-tuan sekalian? Baik. Baik, mukadimah setakat ni jelas ke tuan-tuan puan-puan yang ada? Jelas ke Kak Noh? Kak Noh, Puan Hamimah, Tuan Ya, Arif. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Alhamdulillah. Ada soalan? Soalan Soalan ke? silakan. Soalan ke Tuan Arif? Jap. Angkat tangan. Katanya dia tu kot, dia bersemangat. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan sekalian, hari ini kita nak masuk satu buku yang saya kira sangat penting untuk kita dikongsi sama-sama dan kita apply kan sama-sama. Ini itu buku Saat Bahagia Untuk Anak Kita kan. Tuan-tuan boleh search di Google, ada dia punya owner dia ataupun penulis dia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawzul Azim. Masya-Allah, dia ada buat wacana webinar di internet. Boleh search Google, tengok macam mana perkongsian dia. Cuma tuan sekalian, inilah bukanlah buku yang terbaik. Saya kira ada lagi buku yang terbaik. Cuma inilah buku yang kita nak kongsikan untuk sesi ukhuwah circle kita. Betul Ustaz, insya-Allah. Baik. Satu sekali, saya ada dua buku ni. Satu Saat Bahagia Untuk Anak Kita. Yang kedua bukunya Segenggam Iman Anak Kita. Buku ni dulu, baru buku ni. Okey, baik baik. Tuan-tuan sekalian, sebelum masuk pada dua buku ni, minta maaf, kita untuk circle ni kita akan guna buku ni. Kalau untuk yang Segenggam Iman Anak Kita ni, ini saya akan buat video. Cuba itulah Ustaz. InsyaAllah doakan saya untuk buat video pendek 5 minit untuk buku Segenggam Iman Anak ni, insyaAllah. Baik, tuan-tuan sekalian, sudi saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Saya kongsi kali pada tuan-tuan sekalian tentang potensi manusia. Sebelum masuk pada buku ni, saya kongsi tentang potensi manusia. Baik, boleh ke? Tak marah Tak, saya buat telefon ni macam ni. Nampak saya? Saya ke belakang sikit sebab ni saya gunakan whiteboard. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz tak nampak bahaya. Tak nampak maksudnya insya-Allah kena ambil wuduk. Tidurlah gambarnya. Baik tuan sekalian, baik nampak masya-Allah. Baik tuan sekalian, manusia ada 4 potensi. 4 potensi. Baik. Tuan-tuan pernah dengar IQ? Pernah dengar IQ? Baik. Yang kedua, EQ pernah dengar? Pernah dengar? SQ pernah dengar? Mungkin tak pernah dengar. ESQ pernah dengar? ESQ. Pernah dengar kot khusus motivasi spiritual kan daripada Indonesia. Baik. Betul sekalian? Okey. Potensi manusia ada 4. Pertama ada P, Q, kan? Physical quotient. Kemudian IQ, EQ, dan SQ. Baik. Okey, so ni adalah 4 potensi asas yang manusia ada. Kan? PQ, IQ, EQ, SQ. Dia susun ni memang ini aturan dia, susunan dia. Kan? PQ adalah physical. IQ adalah intellectual. EQ adalah emosi. SQ ialah rohani. Ataupun bahasanya dimelayukan spiritual. Baik. So singkatannya apa? PIES. PIES. Okey, baik. Tuan-tuan sekalian, manusia secara kalau untuk PIES, untuk potensi ni ada khusus dia yang khas. Sama 1 hari ada, 2 ada, 3 hari. Okey, baik. Ini saya akan ringkaskan untuk perkongsian kita lebih kurang 5 minit ni insya-Allah untuk mukadimah saja. Detail nanti kita boleh bincang kemudian. Tuan-tuan sekalian, PQ merujuk pada fizikal apa yang kita nampak. Kan fizikal. Contoh Tuan Ashraf, fizikal Tuan Ashraf apa? Okey. Ustaz Ashraf cuma mata, ada janggut sikit, ada mata, hidung, semua sekali itu fizikal yang kita nampak. Kemudian kita nampak pokok, semua sekali kita. So
itu adalah fizikal, apa yang kita nampak. Baik. So, fikirlah fizikal apa yang kita nampak. Dan makanan pada fizikal ialah makanan, minuman, itu makanan kita. Dan untuk ada fizikal yang lebih kuat ataupun lebih baik, kita ada senaman untuk fizikal juga. Kemudian kita, apa penting makanan dan senaman untuk kesihatan. Okey, itu benda fizikal juga. Dan manusia ni suka bab-bab tentang sekitar alam sekitar. Itu pun juga fizikal. Dan antara faktor fizikal lagi ialah tentang keuangan, masuk ataupun harta benda, kereta, semua sekali masuk bawah fizikal. Okey, baik. Untuk menguruskan harta atau menguruskan fizikal kita memerlukan IQ. Kita memerlukan IQ. Baik. IQ ni apa? IQ ialah intellect ataupun kita sebut otak kita, iaitu memerlukan ilmu. Kan? Ilmu. Okey, makanan pada IQ kita dah ilmu. Boleh? Makanan pada IQ ialah ilmu. Ilmu untuk apa? Ilmu untuk uruskan diri kita, makanan macam mana. Ilmu untuk uruskan apa lagi? Untuk uruskan kewangan kita. Ilmu untuk skill kita. Dari ilmu dia keluar skill, kemahiran semua sekali. Itu bawah IQ. So manusia nak hidup mesti ada skill. Betul kan? Contoh life school kan, dia punya life skill kan, kita ada life skill, kita ada masak, ada makan, ada minum. Sebab apa? Ada kemahiran sebab kita nak survive dalam hidup kita. Boleh? Alright. So kita ada IQ, otak kita IQ. Boleh? Itu yang kedua ya, kita untuk hidup yang lebih meriah, lebih best, kita perlu ada EQ, kita perlu ada emosi. Kan? Tak best tau hidup hanya ada kemahiran tapi tanpa emosi. Orang yang tinggi I dia, kurang EQ, dia mudah marah-marah orang lain. E ialah perasaan, emosi. Kan nampak je orang yang suka marah orang, suka blame orang, maksudnya apa? IQ dia tinggi, EQ dia rendah. EQ dia rendah. So, kita nak macam mana kita nak IQ tinggi, EQ pun tinggi. Okay, kalau ada tak orang yang EQ rendah ada? IQ I dia rendah, E pun rendah. Itu orang yang, minta maaf sebut perkataan ni, orang yang bodoh, yang ni sombong. Bodoh, sombong namanya. Dah lah tak pandai, tak nak tanya orang pula, tak nak raikan orang lain, sombong. Sudah bodoh, sombong pula gayanya. So itu, kalau orang yang IQ tinggi, EQ rendah, ego namanya. Ego namanya. Orang IQ tinggi, I rendah, itu namanya orang yang peramah. Dia walaupun dia tak pandai, tapi dia suka tanya orang lain. Suka bertanya, suka mendapatkan, suka memberi. Walaupun tak pandai, dia suka memberi. Ada tak orang macam tu? Adakah? Apa orang macam tu? Dia tak pandai, dia suka tolong orang lain. Duit tak banyak tu suka tolong orang lain. Masya Allah, ni EQ dia tinggi. Kan EQ dia tinggi, suka tolong orang, buat baik pada orang. Ini EQ dia tinggi. Apakah elemen dalam EQ? Elemen dalam EQ adalah elemen perasaan. Bila perasaan diterjemahkan di luar, dia menjadi kasih sayang. Kasih sayang pada family, pada anak-anak, pada keluarga dah, anak-anak, kawan-kawan, mak ayah, kemudian kepada kawan-kawan sekeliling, pada jiran. Okey, ini adalah EQ. Dan kalau dalam ilmu bisnes, EQ disebut dari segi networking. Dia punya networking dia besar. Dia berhubung ataupun istilah mudah adalah EQ tentang komunikasi. Perasaan apabila diterjemahkan bentuk kasih sayang atau berdepan dengan orang lain, dia sebut sebagai komunikasi. Komunikasi kita dengan orang lain. Okey, ini. Okey, EQ. SQ ialah spiritual ataupun kerohanian. Okay, dalam istilahnya adalah tentang hati. Hati. Spiritual, kerohanian hati kita, hati diterjemahkan dalam bentuk sebagai seorang hamba. Dia adalah dari segi ibadah kita, soal ibadah kita, termasuk solat, puasa, orang yang suka memberi, orang yang matlamat. So EQ juga disebut sebagai matlamat akhir atau matlamat apa yang nak capai. Itu dia punya spiritual, matlamat jauh dia, spiritual. Alright. Kalau Yaumiddin, asli Yaumiddin. Babak kerohanian, babak Islam, atau dalam bab apa ni, syariah, semua dalam ni. SQ, bab agama, spiritual. Alright. Okey, tuan-tuan sekalian. Baik. So, apa kaitan, apa yang kongsi kita pada hari ini, sangat ada berkaitan dia.
So tuan-tuan sekalian, saya rangka empat berpotensi ni saya kongsikan supaya tuan-tuan nampak jelas di manakah perbincangan kita nanti. Di manakah perbincangan kita nanti. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan akan nampak lebih jelas sebenarnya kita setiap hari buat benda ini. Empat-empat ni mesti ada. Kan? Empat-empat ni mesti ada. Baik, contoh tuan-tuan sekalian. Baik, tadi sebut makanan. Makanan bagi PQ ialah makanan dan minuman. Makanan bagi IQ ialah ilmu. Makanan bagi EQ ialah kasih sayang. Makanan bagi SQ apa dia? Ibadah. Ibadah ataupun zikir dan semua benda-benda yang kerohanian. Kan? Boleh? So, setiap potensi ini memerlukan makanan. Dan bila anak kita pada sekolah, kebanyakan sekolah menekankan aspek apa? EQ. Ada subjek, dapat A, dapat B, dapat C ini. So kalau kita di sekolah kita, di sekolah sampai di sekolah KLS ke sebagainya atau sekolah kebangsaan, bila kita target A, kalau sekolah di luar SK, kita target A banyak komponen IQ. Kan? IQ. EQ ada tak ada masalah. Cuma bila sebutan result 4A, 5A di sini akademik. IQ tentang akademik. EQ akademik dan juga skill. EQ pada apa? EQ tentang sabar. Berdepan dengan ujian, ada skill di sini. Ujian dia sukses dalam bab emosi, SQ sukses dari segi rohani dia, PQ dari segi badan pengurusan diri dia. So, empat-empat ni perlu ada pada kita sebagai parent. Alright, jelas. Ini seringkas saja. Lebih lagi kita buat cerita lain lah Ustaz InsyaAllah. Alright, contoh sekalian, nampak apa yang saya tadi? So, kalau saya pada anda tu sekalian, kalau ikut tajuk yang buku ni, saat berharga untuk anak kita, rasa-rasanya letak di potensi mana? Letak di potensi mana? Jawapan betul, 5 bintang saya berikan. Silakan. Sama ada di mikrofon ataupun di EQ Ustaz. EQ, betul ke? Kak Noh. Ustaz jawab EQ juga ya? Betul ke Ustaz? EQ Ustaz. Cuba cek balik. SQ? Spiritual? Kak Noh dah confused lah. Tak berharga untuk anak kita. Baik, ini sama juga. Baik, Tuan Hamimah jawab EQ juga. Baik, okey, baik. Yang kedua ya. Okey. Dalam buku ni, aspek mana? Ini tentang iman kan? SQ. Betul lah, kan contoh ni. Okey, dua-dua senang cerita. Spiritual and emotional. SQ dengan EQ. Boleh dua? Mana SQ? Dua-dua sekali. SQ, EQ. Mana lebih dominan? Kalau yang ni, dominan dia apa? SQ ke EQ? Dia mesti tajuk lah, dia tajuk. EQ. EQ, okey. Tak tahu jawapan tak pasti lagi Okey, kalau ni dominan yang lebih ke mana? Kak Nur rasa SQ. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Ustaz, Puan Hamimah. Puan Hamimah. Kalau ni lebih pada apa? Dominan ke rasanya? Oh, tunggu jawab. Okey, baik. Jawapannya ialah betul 5 bintang. Tak betul tak ada bintang. Okey. Puan Hamimah, terima kasih SQ untuk buku Segenggam Iman. Wow, boleh jual buku saya ni. Okey, tuan-tuan sekalian. Baik, yes betul. Ini dominan lebih pada EQ. Wow, terbaik. Dapat 5 bintang, kumpul 5 bintang. Okey, baik. Cukup 20 bintang, panggil Datuk. Alright, kemudian seterusnya. Ini lebih dominan kepada SQ. Masya Allah, terbaik. Baik, 5 bintang untuk tuan perempuan yang betul jawapan tadi. Masya Allah. Baik tuan sekalian, so kalau dah clear yang tu, clear lah kita punya ukhuwah circle hari ni. Bertamat lah kot.
Okay, baik. Tak ada, tak tamat lagi. Baik, saya akan kongsi ringkas tentang mukadimah buku ini dan mukadimah untuk buku ini. Tapi kita akan berkongsikan dengan buku ini. Alright. Buku ini mukadimahnya saya cerita nanti. Sebelum saya cerita ini dulu. Baik. Dalam buku ni mukadimah dia dalam prolog dia kan, dalam prolog dia benda yang saya sangat teruja bila membaca tajuk yang diletakkan oleh penulis ni, apa dia tajunya? Mencintai tanpa syarat. Masya Allah kan. Mencintai tanpa syarat. Dalam prolog ni ada 3 item, 3 benda yang dikongsikan kepada kita. Dan sebenarnya mukadimah ni dia nak bagi gambaran sebenarnya mukadimah adalah frame kepada buku ni. Frame kepada buku ni yang mana dia nak betulkan mindset kita untuk baca buku. Betulkan mindset kita, apa aim kita sebagai parent. Okay, sebagai parent. Baik. Dalam buku ni dia ada 3 benda dia terang. Dan peringkat awal ni yang kata tajuk dia menggenggam iman anak. Penting ke menggenggam iman anak? Penting. Menggenggam iman anak ni dia tak sama mewariskan iman anak ni tak sama macam kita mewariskan harta. Tak sama macam kita memberikan duit pada anak, tak sama. Sebab nak genggam iman anak ni, nak genggam iman ni bukan mudah. Betul, setuju. Dia memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan untuk genggam iman anak. Iman anak ni kita nak menuai, nak semai dia bukan senang. Dia perlukan kekuatan, masa, dia perlukan kesabaran. Yang 7 tadi, Fatihah tadi kan. Betulkannya syukur tadi, 7 tadi. Itu apply di sini. Nak buat tu bukan benda yang mudah. Kan saya kalau Ustaz Ashraf sendiri di sekolah kan, Kak Anwar sendiri kan, puan-puan yang ada faham mas. So kita yang ada ini memerlukan kekuatan genggam iman anak ni. Masya Allah kan. Dan sebab nanti kita bayangkan bila kita meninggal nanti, apa nak tinggalkan pada anak kita? Apa nak tinggalkan? Tinggal harta, habis. Harta kan habis. Nak tinggalkan apa? Nak tinggalkan apa lagi? Kereta, nak tinggalkan duit sebagainya, rumah. Dia akan berlalu lebih susah. Dan benda tu tak sampai pun pada kita di alam barzakh nanti. Okey, boleh? Alamak, dah nangis dah. Masya Allah. Okey, so tuan-tuan sekalian. So, menggenggam iman anak ini, kita nak ajar anak kita pentingnya iman. Dan penulis menyebut berbeza orang yang ada ilmu iman dengan orang beriman. Beza sekali lagi. Berbeza antara orang yang ada ilmu tentang iman atau orang yang beriman. Kan? Orang yang ada ilmu tentang iman tak mesti dia beriman. Ramai aja orang-orang yang di luar negara biasa ada ilmu tentang Islam, iman, tapi dia tak beriman. Kan? Tapi ada orang kan, tapi kalau orang tu beriman, insya-Allah ada ilmu tentang iman. Beriman. Maksudnya yakin dan percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun imannya ada, dan dia beriman pada Allah. Contoh senanglah Ustaz, antara orang baca khutbah dengan berkhutbah, beza tak? Beza kan? Orang yang membaca khutbah dengan berkhutbah. Kalau antara dua tu Ustaz Ashraf, kan, antara dua tu mana Ustaz suka? Baca khutbah ke orang berkhutbah? Berkhutbah. Berkhutbah. Sama juga mengajar. Kita sebagai kita memberi ilmu, contoh orang memberi ilmu dengan berilmu. Mana satu yang kita nak? Tentu kita akan pilih orang berilmu, tentunya dia akan memberikan ilmu. Orang yang ada ilmu, dia tak sharing pada orang, dia simpan dan dia tak apply. Orang berilmu ialah dia akan ada adab, ada ilmu dia. Masya Allah. Betul sekali, baik. So dalam buku ni yang pertama dia tentang pasal genggam iman. Kemudian dia masuk balik. Dia timbul persoalan. Persoalan dia ialah dia sebut bagaimana kita dalam kadang hadis Nabi sebut ada 3 perkara tidak akan terputus amalannya. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Anak soleh yang mendoakan.
Anak soleh yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Lain maksud dia. Anak soleh yang mendoakan. Okay, bukan anak yang mendoakan. Anak soleh yang mendoakan. Persoalannya ialah sudahkah ada anak soleh tersebut? Okay, persoalannya ialah bagaimana kita mengimpikan anak soleh yang mendoakan pada kita. Sekarang ini macam mana kita nak ada punya anak yang soleh? Macam mana kita nak ada anak yang soleh? Ada ke belum? Oh, insya-Allah. Faham kata kita ya. Tak ada lagi ni. Tak confirm ni kan. Ada tak ada ni. Tak ada rasanya. Oh, rasa risau ni kan. So, macam boleh ke ni kan? Anak soleh. So, kalau kan. So, dia balik bertajuk ni balik. Nak genggam iman anak ni. Wow, dia punya ketakutan, dia punya rasa risau tu, boleh ke ni? So, anak soleh yang menggenggam iman dia. Masya Allah. Boleh? So, anak soleh yang mendoakan. Pertama, dalam anak soleh mendoakan ada dua benda. Yang pertama, anak soleh. Yang kedua, yang mendoakan. Nah, sebenarnya tuan-tuan sekalian, yang mendoakan maksudnya anak yang mendoakan kita itu anak yang confirm rindu pada kita, betul? Hanya anak yang rindu pada kita yang akan mendoakan kita nanti. Anak yang tak rindu kita tak mendoakan kita. Betul tak betul? Ramai je kot tuan-tuan sekalian anak yang mendoakan mak ayah. Tapi dia ni mesti ada dua item. Anak soleh yang mendoakan. Maksudnya yang pertama kita kena ada anak soleh. Yang kedua mesti ada anak yang merindui kita. Yang akan doakan kita. Dan satu sudut lagi ialah ada tak anak yang tak soleh yang mendoakan? Ada tak ada? Ada. Apa contohnya? Buat tahlil, buat doa selamat, kan? Bersedekah. Tapi anak tu soleh tak? Tak soleh. Kalau dia tak soleh, sampai tak amalan tu pada kita. Itu pun soalannya. Iaitu yang penulis sebut. Anak soleh yang mendoakan. Saya baca buku ni, saya baca banyak kali dia punya mukadimah ni. Tak faham. Dia tak sampai banyak kali, insya-Allah. Rupanya situ letak turning point ni tentang genggam iman anak ni. Anak soleh yang rindu pada kita dan mendoakan kita. Anak yang mendoakan rindu pada mak ayah ramai. Tapi nak anak soleh. Benda-benda tu sampai pada kita. Masya Allah. So, di situ yang letak tanggungjawab kita sebagai parent dan mendidik anak ini letak pada parent dan juga kita ada sekolah. Sekolah dia membantu parent. Kan? So, tapi tu sekalian, nak genggam anak ni mesti bermula daripada seorang ayah. Saya dah tu kan, Ustaz Ashraf lah. Beratlah Ustaz ayah ni, macam mana ni? Kan, mak relax je. Mak, kita okey ke ni? Mak pun tak okey juga. Mak kena bantu suami. Isteri kena bantu suami, backup suami. Kan, backup suami. Contoh, suami tak suka baca buku. Isteri suka baca buku. Tapi suami suka dengan isteri bercakap tentang buku. Kita baca buku tu. Kita baca, kita kongsi kepada suami kita. Wow. Dia pun kongsi dekat Facebook. Dia share banyak-banyak. So, dapat ilmu. Itu ilmu yang dimanfaatkan. Cuma sekarang ialah bagaimana persiapan kita untuk genggam iman anak kita. Boleh? Masya Allah. Tercabar kan? Wah, Masya Allah. Rasanya berat lagi ni kan. Kita pun tuan sekalian, belum tentu lagi umur kita ke mana. Itu nanti masuk buku ni pula. Okay. So itu yang kedua tentang anak soleh yang mendoakan. Wow, Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, dah kemudian disebut anak soleh yang mendoakan, kita mesti ada anak yang merindui kita. Persoalan penulis adalah, sudahkah kita merindui anak kita sekarang? Kita rindu tak anak kita sekarang? Kan? Rindu tak? Sayang tak dia sekarang? Masya Allah. So, kalau tak ada perasaan rindu pada anak, tak ada perasaan untuk menyayangi anak, bagaimana anak nak rindu pada kita? Kalau kita asyik marah, menengking dia, apa emosi yang dia ada? Saya nak menangis rasanya. Kan? Sebab bukan mudah nak minta anak rindu pada kita. Dia nak rindu pada anak bukan benda-benda mudah. So, dia membetulkan mindset kita, kita perlu lakukan sesuatu walaupun ini hanyalah walaupun masanya yang sikit tapi masa yang berkualiti
untuk kita ajar anak kita merindui kita dengan kita buat mereka merindui kita. Macam mana tu? Macam mana tu? Macam mana tu nak buat tu? Masya Allah. So penilaian tersebut untuk meletakkan anak tu rindu pada kita ialah kita pula ada saat berharga untuk anak. Gitu, Masya Allah. So, daripada sebut ada dalam ni sebenarnya. So, nak latih kita punya, orang kata apa, kita nak, dalam buku ni adalah tentang kita nak persiapkan diri kita. Persiap diri kita. Wow, saat berharga untuk anak ni macam-macam tulis. Masya Allah. Saya akan buka ni. Okay, baik. So, dalam buku tadi, yang mukadimah awal, dia tulis ada 3 benda. Saya ulas sikit. Yang pertama, tergenggam iman anak. Yang kedua tentang anak soleh mendoakan. Dan yang ketiga ialah mencintai tanpa syarat. Mencintai tanpa syarat. Oh, berat tu sekalian. Kan? Sebab apa tu sekalian? Bab kasih sayang ni. Kadang-kadang kita sebab sebelah. Bab duit boleh bagi sama-sama rata. Semua singgit-singgit je. Singgit kalau Kak Long mungkin banyak sikit. Kak Long kerja ataupun kita boleh bagi duit nampak dia punya nak bagi adil. Kereta nak beli pada anak-anak kita mainan boleh beli semua dapat. Alright, okay. Baju boleh beli semua baju ikut adil. Tapi bab perasaan, bab emosi kita agak berat untuk adil. Walaupun kita nampak adil, akan nampak juga seperti mana berlaku pada kisah Nabi Yusuf AS. Kan? Nabi SAW macam mana tiga-tiga semua anak Nabi. Betul, semua anak Nabi, Masya Allah. Daripada sejak Nabi. Tapi bagaimana Nabi Yaqub pun dia sayang sama anak dia. Cuma Yusuf ni dia cenderung sikit. Itu pun dia adik-adik pun nampak yang aku ni cenderung dekat Yusuf ni kan. Asyik subuh Yamin je kan. Kita ni macam mana pun nampak nasib betul sekalian. Kalau anak-anak kita pun akan timbul perasaan itu. Suatu sekalian, kita kadang-kadang secara tak sedar, apabila kita melihat kelulusan ataupun pencapaian akademik sebagai satu ataupun nilai ataupun apa nak sebut aras kepada sayang kita itu berat. Kan? Oh ya, dia dapat A banyak. Sayang anak ni lah kan, dia dapat A banyak. So sayang anak ni lah, dia punya ni bagus. Suatu sekalian, tulis nak sebut adalah mencintai anak tanpa syarat. Tak kira dia ada bakat tak ada bakat, sama ada dia elok tak elok, muka dia gelap ke cerah, muka dia gemuk ke kurus, dia apa sekalipun, itu dah Allah yang memberikan pada kita. Cintai mereka tanpa syarat. So nak switch kepada nak anak rindu pada kita perlu cintai mereka tanpa syarat. Alright. Okay, setakat ni masih okey lagi ke tuan-tuan sekalian? Kalau okey, kita teruskan. Tak okey, kita berhenti je. Alright, macam mana? Okey. Kano, puan yang ada, tuan-tuan yang ada, macam mana? Masya Allah. Alhamdulillah, input baru Ustaz. Masya Allah. Okay. Yang lain macam mana Ustaz? Ustaz senyum-senyum je Ustaz . Banyak. Rasa macam dah banyak. Puan Madiah ada ni lah. Boleh berhenti kan? Ya, terutamanya tentang yang apa orang kata, bila kita nak doa anak yang soleh yang merindui kita, dia akan bermula dengan bagaimana kita dengan anak kita. Maksud dia saat-saat kita yang itulah yang dia orang akan ingat kan. Mak pernah pesan ni, pernah pesan itu. Jadi sayang kita bersama, walaupun katalah kita makan dengan anak, bila dia orang makan kemudian dia orang akan ingat, oh masa dulu kan Umi pernah pesan makanan dengan elok habis, kenapa kan, yang dia akan sampaikan pula kepada anak-anak dia kan. Jadi itu orang kata satu ilmu yang kita perturunkan sampailah ke generasi-generasi akan datang. Kita tak tahu, kita mungkin tak sempat nak jumpa pun kan cucu-cucu ke apa ke, tapi itulah anak-anak akan sampaikan. Moga itu menjadi apa orang kata ilmu yang diperturunkan lah kan, sikit sebanyak ya Ustaz. Dan apa-apa pun ialah bila anak-anak tu sering menyampaikan apa yang kita sampai, itu pun merindui lah kan, in a way, selain daripada mendoakan kan. Tuan-tuan sekalian, pernah tak kita ingat nasihat mak-mak kita dulu?
pernah kan, nasihat mak ayah kita dulu pernah ingat kan. Macam apa sebab kita ingat sampai sekarang? Apa sebab kita ingat sampai sekarang? Apa yang tuan-tuan rasa, apa yang menyebabkan pesanan tu melekat dekat otak kita sampai sekarang? Apa sebab? Rasa sebab apa? Ada pandangan? Saya tak tahu juga pandangan. Mungkin lain orang lain cara mak ayah mungkin. Macam mana bila nasihat tu lekat depan otak kita sampai sekarang? Macam mana? Kalau Puan Nur dah anak dah besar, saya nak kecil lagi kan. Puan Nur lagi banyak pengalaman kan. Perempuan yang lain ada banyak pengalaman dan sekolah menengah. Saya anak tak sekolah menengah lagi. Baru umur 12, baru 11 tahun balik di Solo. Puan lagi banyak pengalaman daripada saya. Pengalaman sikit je yang Kak Nur punya, macam bila balik sekolah tu mesti cari mak dulu. Mesti cari mak kan. Jadi kita pergilah cari, kalau mak tak ada tu rasa macam orang kata rumah tak berseri. Mesti mana mak mana kan, mak pergi mana. Jadi macam tu. Sebab bila dia ada pun, walaupun kita balik sekolah, bukanlah mak ni apa pandai nak ajar kita, tak. Tapi kita cerita kat mak dengar kan. Yang tu pun bagi kita satu hubungan lah. Jadi kita memang balik, memang nak kena cari mak. Kalau mak ada tu baru kan macam tu. Betul. Mak hilang pergi rumah jiran pun mesti kita duduk tunggu kan, bila mak nak balik ni. Macam tu lah kiranya kan. Betul. Puan lain macam mana? Puan lain ada pengalaman lain ke tentang lah mesej orang-orang dulu pada kita kan? Macam mana sampai melekat? Garang. Ayah kita garang. Tapi sayang. Garang, sayang. Apa dia punya, kalau fikir balik, apa sebab, apa dia punya, kata apa ni? Apa sebab utama ataupun apa dia punya switch dia yang kita rasa ingat sampai sekarang? Garang, ya Allah, ikat kat tiang lampu, garang, jangan rotan, ya Allah. Tapi sayang sangat. Sayang sangat. Oh, di sini cakap. Sila. Sini nak buat ni. Tak boleh. Oh ni. Dengar Ustaz. Ustaz ni kena tanya dia. Tuan Arif, silakan. Ustaz, bagi saya Ustaz tanya tadi kenapa kita ingat mak bapak kita kan. Itu bagi saya lah. Ni sebab kita tahu dia orang buat ni dengan penuh kasih sayang sebab dia sayang kita lah. Jadi kata walaupun dia orang ni kadang tak pandai, tak ada duit ke apalah, tapi kita tahu ni dia doing their level best to show that they love us so much. So lepas tu kita menghargai benda tu, kita sedar lah. Sedar benda tu walaupun kadang dah besar baru sedar. Allah kadang kita selalu ingat benda-benda yang lepas lah. Itu bagi saya lah. Betul tuan. Benda yang melekat kita sebab mesej yang parent sampai, dia mesej tu bersama dengan kasih sayang. Maksud Ustaz kata kasih sayang. Kita ingat sampai sekarang. Dia marah, dia rotan dengan kasih sayang. Dia memang anak aku jadi orang. Anak aku jadi orang. Aku tak nak jadi monyet ke buat anak, jadi orang. Susah mana pun ayah tak apa, yang penting kau berjaya. Yang penting kau berjaya. Maksudnya big why pada kita lah nak kita jadi orang. Masya-Allah. Kan big why hidup dia memang untuk kita jadi orang. Dan mesej yang disampaikan pada kita memang mesej kasih sayang. Memang mungkin dia tak belajar dan dulu mana ada parenting punya khusus. Tak ada buku-buku macam ni. Tapi dia orang kaya dengan pengalaman. Mungkin dia orang kaya dengan pengalaman, kaya dengan adab dan adat. Adab dengan adat dia. Yang mana waktu tu mungkin ustaz-ustaz kurang tapi dia pegang tu kuat. Seorang ustaz tu mengajar, dia pegang kuat betul-betul. Masya Allah kan. Dia amal benda tu walaupun sikit tapi sepanjang hari dia amal sampai sekarang. Kan? So rasanya macam itu yang mungkinlah kadang-kadang ada keberkatan. Mereka buat memang kerana Allah ada keberkatan. Okey baik, tuan-tuan sekalian. So kita dah pukul 11 sebenarnya. Berhenti ke? Tadi kita start lewat kan? Okey tak apa, kita sampai 11 suku. Tuan-tuan sekalian, saya masuk sikit dalam buku ni. So tuan-tuan sekalian. So bila kita dah sedar penting, bila kita belajar untuk sedar dengan apa yang kita ada sekarang, dengan apa yang kita berlaku ini,
penting sangat kita ada, pertama sedar diri, yang kedua baiki diri. So nak baiki diri tu macam mana? Kan? Apa caranya? Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So penulis ni menukilkan buku ini namanya sangat berharga untuk anak. Kan? Sangat berharga untuk anak kita. Baik. So tuan-tuan sekalian, dia mukadimah buku ni menceritakan tentang apa? Baik. Tajuknya ialah tajuk apa? Dia punya mukadimah sebab apa? Mengisi ruang jiwa anak kita. Mengisi ruang jiwa. Ruang jiwa untuk anak kita. Mengisi ruang jiwa anak kita. Baik. Dan di awal dia punya ayat ialah waktu kita semakin pendek, tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Baca tu pun kita rasa macam lain dah macam. Macam dia. Dia nak senang dalam mukadimah buku Sahabat untuk Anak ni sebut tentang masa kita. Kan? Saya dah umur 36 tahun. Start muda lagi 36 tak Ustaz. Bila sebut umur 30 saya baru birthday baru 26 kan. Saya okey. Terima kasih pada puan. Tak sila boleh undur diri tak masalah. Okey. Sebab dah ada rekod kan, insya-Allah. So tuan sekalian, bila sebut tentang misi jiwa anak kita ni, dalam mukadimah dia sebut tentang waktu kita makin pendek. Walaupun umur dah 36 tahun, umur saya tak sama dengan umur tuan-puan dan ada. Ustaz saya tak sama. Mungkin umur saya lagi pendek pada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Mungkin lagi pendek. Mungkin esok lusa dah pergi ataupun lagi tak sampai petang mungkin dah pergi. So tuan-tuan sekalian, waktu kita makin pendek. Semakin meningkat usia, semakin pendek masa kita untuk bersama anak-anak kita. Makin pendek ruang waktu yang berkualiti untuk kita berkongsi dengan anak-anak kita. Sebab tu disebut dalam buku ni, disebut macam-macam. Disebut anak-anak itu tak selamanya kecil. Pada saatnya mereka tumbuh dewasa, mandiri dan berkeluarga. Kalau mereka sudah bernikah, tidak ada lagi kesempatan lagi untuk meniup belon, bermain petak, membaca buku cerita, mewarna sambil bersama. Betapapun inginnya kita, tak ada lagi waktu yang pantas turunkan untuk kita melakukan benda-benda yang lucu atau benda-benda yang untuk kita bergurau dengan anak kita. Dia bagi gambaran awal ni, nak gambaran frame buku ni, nak sebutnya anak kita ni, dia nak pembaca ni sedar. Kita ni parent, masa kita tak lama. Yang kedua, masa kecil anak kita pun tak lama. Anak kita bukan kecil selama-lamanya. Mereka akan besar, masuk pada usia meningkat, akan tumbuh dewasa, akan berkeluarga, akan bernikah. Kemudian dan dalam waktu itu, betul tak betul kalau saya sebut kepada tuan-tuan sekalian, waktu itu kita mula merindui gelagat anak kita. Kan? Betul tak betul Puan Sofa? Puan Nur? Maksudnya kita merindui anak kita menangis, bermain belot. Kita suka anak waktu tu. Dah besar mungkin dah agak kurang suka. Dia dah dewasa sama macam kecil. Cuma kita rindu macam bestnya orang ada anak kecil kan. Boleh lari-lari kan. Kan dari rumah. So kita tengok anak orang masih rindu zaman lama kita dulu. Sekarang dah tak ada. So betul tak Puan? Saya belum mengambil pengalaman tu. Puan Nur mungkin boleh kongsi sikit. Ya, betul Ustaz. Memang bila kita masa anak kecil-kecil tu memang kita cepat nak rasa, orang kata apa, bila anak nangis yang ni, anak buat perangai macam-macam lah kan. Jadi kita rasa macam ya Allah tak bagi kesabaran tu. Masya Allah. Kan, jadi masa tu memang kita rasa sangat tension lah bila anak-anak kecil, tambah kalau anak-anak beza 1 tahun ke kan, macam tu. Jadi tapi bila dah besar kita rasa ya Allah, kita miss lah that moment yang sepatutnya masa diorang kecil-kecil tu kita ambil peluang sebab tak lama yang diorang nak buat, diorang nak macam-macam karenah ni sebenarnya tak lama. Yang tu hakikat dia, yang selalunya bila mak-mak dah tua ni baru sedar, oh anak kita dah macam-macam buat dah kat dia kan. Dari masa dia kecil-kecil tu, masa tu baru kita nak rasa Allahu Akbar. Masa tu sangat pendek. Kita pun makin tua, dia orang pun cepat besar. Masya Allah. Baik. Terima kasih Puan. Dan terima kasih kepada Puan, dapat 5 bintang.
Tuan Arif pasal komentar pun dia bagi pandangan tadi 5 bintang. Alright, okay. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Dan kali kedua disebut oleh penulis dalam mukadimah ini, dia sebut apa? Dia sebut tentang kekuatan. Anak kita ni sekiranya mereka umur panjang, tapi kekuatan kita makin kurang. Okey, umur anak kita ni makin panjang, makin meningkat, tapi kekuatan kita makin kurang. Kita makin berumur, kita makin tak kuat, kita mungkin kita tak sehevok dulu. Darah muda kita dah tak macam dulu lah. Nak main apa dia tak. Sebab tu kalau pasal tak pasal tu sekalian. Bila kita dah seperti saya dah hampir masuk umur 40-an ni kan, bila buat program dengan pelajar ni jadi macam susah sikit, bukan susah nak masuk. Dia agak struggle untuk kita menyesuaikan dia dengan mereka, dengan emosi kita, dengan suara kita. Dia agak kurang. Sebab apa? Umur makin meningkat kan. Umur makin meningkat. Dan apa yang diterangkan dalam buku ni adalah dia sebut anak kita ni ada umurnya waktu kecil, ada waktunya remaja, dan ada waktunya sampai peringkat dewasa kan. Dan kita macam mana kita waktu anak kita kecil kita kuat, bila anak kita remaja kita makin lemah. Bila anak kita dah berumur, dah makin meningkat dewasa, dah bekerja dan berkahwin, kekuatan kita makin lemah kan, makin lemah. Dan nak sebutnya mengisi ruang jiwa tu perlu bermula daripada sekarang. Di saat kita ada kekuatan, di saat kita ada masa yang ada sekarang. Masya Allah. So tuan-tuan sekalian, dan antara aspek yang paling ditekan dalam buku ni ialah saya baca yang last, disebut selagi mereka belum dewasa, belum menginjak usia remaja, inilah saat berharga untuk anak kita. Inilah saatnya kita meluangkan waktu kita untuk menyapa mereka sebentar. Inilah saatnya bagi kita untuk mengisi ruang jiwa anak-anak kita. Semoga dengan itu mereka kelak akan menjadi generasi yang kuat jiwanya. Masya Allah. Kemudian sebut lagi dan kukuh imannya dan tak putus-putus doanya untuk kita. Masya Allah. So tuan-tuan sekalian, itulah frame yang penulis nak letak di mindset kita, bahawa dia nak sampaikan apa, dia nak sampaikan macam mana kita nak sampaikan message ataupun kita punya content, ataupun nak installkan kita punya kita punya software pada anak-anak, iaitu waktu sekarang. Waktu anak belum masuk usia remaja dan belum lagi dewasa. So, jika tuan-tuan ada anak-anak yang masih kecil ataupun dah masuk awal remaja, saat ini saat berharga untuk anak kita. Itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Saya mohon komentar dan respon pada tuan-puan sekalian. Setakat ini dapat ke poin-poin saya kongsi pada hari ini. Bukan poin saya lah, poin datang daripada buku ni. Saya ulas dan juga tambah sikit je lah, tambah garam sikit, percantik sikit. So silakan tuan-tuan jika ada respon tentang perkongsian kita pada hari ini, silakan. Baik. Ada pandangan Puan Nur ke, Ustaz Ashraf, Tuan Arif? Mana tuan ada? Kita ada Puan Mak, Puan Ketuan. Pak Nur dah banyak komen dah. bagi peluang ke yang lain. Ya, silakan. Tuan Arif, saya suka Tuan Arif kongsi tadi pasal pengalaman apa yang kita lampau kan, insya-Allah. Saya suka yang tu. Sebab dia adalah satu pengalaman yang reality yang berlaku. Bukanlah benda-benda yang tak jejak, tapi benda yang memang berlaku dalam hidup kita. Masya-Allah. Nama Tuan Arif nak tambah sikit? So, masya-Allah, manfaatkan masa sekarang anak-anak. Tuan-tuan sekalian, mungkin saya boleh masuk sikit. Dalam buku nanti dia akan sebut tentang apa? Tentang yang Puan Nur sebut tadi. Apa dia? Apa yang Puan Nur sebut tadi ya? Masya-Allah.
mendengar anak bercakap, bercerita, dalam dia akan sebut nanti. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang berlaku? Dan bagaimana kita nak jadi orang yang suka mendengar? Macam mana perkataan kita yang kita lontar kepada anak? Bagaimana letak vision anak kita? Semua dalam ni. Dan baik, dalam buku ni kan, isi utama yang pertama, bahagian pertama dia sebut apa? Nak bahagian anak bermula dengan apa? Bermula dengan dengan niat. yes. Semuanya bermula daripada niat. Betulkan niat tuan-tuan sekalian. Betulkan niat. Saya pun samalah, berat ni rasanya. Berat sangat nak buat ni, Masya Allah. Tapi itulah kata, inilah perjuangan dan permohonan yang kita buat. Kata sekalian, kita percaya anak kita mungkin sempat, cucu kita nanti mungkin sempat dengan zaman adanya Dajjal sebagainya. Kita mungkin tak sempat mungkin, tapi persiapan ini adalah bermula pada sekarang. Persiapan bermula pada sekarang. Saya dah ke zaman dah. Bukan tengah zaman, dah ke zaman dah sekarang ni. Cuma mungkin kita sempat atau tak sempat, atau anak sempat atau tak sempat. Cuma persiapan bermula pada sekarang. Masya Allah. So bermula pada niat ni kita kupas jalan nanti, insyaAllah. Lagi slot dalam bulan-bulan ni, insyaAllah. Pada bulan nanti ada bulan apa yang saya kata. Kemudian apa yang saya boleh kongsi lagi tuan sekalian. Jadi anak ni bukan perkara mudah kan. Jadi anak bukan perkara mudah. Nak genggam iman anak kita ni bukan genggam dengan tangan, tapi genggam dengan hati. Kan? Dan genggam dengan hati ni banyak benda kita perlu perhati, kena berhati-hati, kena cakap dari hati, buat sepenuh hati. Sebab nanti kita akan menghadap ilahi. Masya Allah, syair pula kan. Okay, so itu tu sekalian, bukan benda mudah. Nak genggam iman anak, kita pastikan iman kita macam mana. Nak genggam iman anak kita, bermula dari hati, maksud iman kita macam mana. So iman kita ni persoalan yang paling penting. Kalau ayah tak bergeraklah enjin rumah tangga. Ayah kena bergerak enjin kena bergerak. Kalau tak bergerak yang tu habislah. Mak pun nak gerak, cuma mak mungkin ada emosi sikit. So perlukan seorang ayah yang menstabilkan emosi. Sebab ayah lebih rasional. Ayah rasional, mak emosional. Jadi apa? International. Tak ada. Betul, antarabangsa. Jadi baguslah maksudnya. Bagus. Okey, baik. Sekarang itu saya fokuskan saya. Kalau nak penambahan, silakan penambahan. Ataupun nak bagi, cuma saya betul sekalian, perkongsian saya baru ni jelas ke? Jelas? Apa yang kita install sekarang, itu yang akan dilekat pada anak kita. Nak uninstall tu susah. Nak uninstall balik bukan senang. Kalau komputer boleh uninstall delete, tapi nak ni memori kan lekat sampai ke dia tu. Dan kita nanti akan menyesal sebab terinstall benda yang salah. Itu yang takut. Kadang-kadang dalam kontrol kita, kadang-kadang luar kontrol kita. Kadang-kadang dalam genggaman kita. Kalau luar pergi sekolah ataupun dia dengan kawan-kawan dia luar atau pergi rumah saudara mara, sepupu ke sebagainya, di luar kita punya kawalan kita. So benda tu perlukan kekuatan. Pegang mereka bukan dengan tangan kita, pegang mereka dengan hati kita. Cakap saya kemah Ustaz. Saya boleh kena cakap dengan hati, pegang mereka dengan hati tuan-tuan. Pegang hati. Ustaz tak kerti yang buat dia. Macam mana dia? Sama-sama lah tuan-tuan, kita sama-sama buat. Saya berkongsi pun sebab memanglah kita nak belajar sama-sama. Saya mungkin hanya sekadar pencetus idea dan juga pencetus jalan. Kita buat sama-sama insya-Allah. Juga ni. Insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa tuan-tuan sekalian, sekarang itu saja saya pada pagi ini. Saya doakan tuan-tuan, puan-puan yang ada, saya doakan agar Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, Allah berikan keberkatan dan setiap niat baik untuk kita bimbing anak kita dan juga untuk sayang kita insya-Allah. Saya doakan yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.